A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dalam sesi tadabbur harian, satu hari satu muka surat Al-Quran. InsyaAllah hari ini kita bersama-sama di surah Isra. Hari ini insyaAllah ayat yang ke-97 sehingga ayat yang ke-104, 104 insyaAllah. Jadi pada semua, yang pertamanya pastikan nak minta kepastian suara dan juga gambar pada pagi ini, dan juga yang keduanya ialah kalau boleh insyaAllah semua dapat buka mushaf untuk kita teliti mushaf, untuk kita buka mushaf, kita tengok mushaf insyaAllah apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat 292 kita pada hari ini insyaAllah. Jadi seperti biasa insyaAllah kita akan mulakan sedikit dengan saya akan bacakan daripada Al-Quran ini, daripada muka surat ini, iaitu ayat yang ke-97 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yahdillahu fahuwal muhtad وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, hari ini kita sambung insyaAllah apa yang Allah SWT ceritakan kepada kita di dalam ayat ini, iaitu tentang masalah hidayah, masalah sesat hidayah, kan, mendapat hidayah. Ada orang dapat hidayah, ada orang terus berada dalam kesesatan walaupun telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak bakhil. Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada sesiapa yang orang tu kalau dia nak hidayahan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala utuskan rasul. Allah taala tidak biarkan manusia itu berada dalam keadaan sesat. Allah taala kirimkan rasul-rasul, bukan hanya seorang rasul tapi 313 orang rasul. Bahkan kalau ikut kiraan nabi-nabi, ulama kata 124,000 nabi-nabi yang telah Allah utuskan sejak daripada Nabi Adam alaihissalam kepada yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah petanda, itu adalah tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala ini memang nak beri hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah. Tapi ada manusia tetap juga nakkan kepada kesesatan, walaupun Allah Subhanahu wa taala dah hantar rasul-rasul menceritakan kepada mereka rasul-rasul dengan bayyinah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu bayyinah, iaitu dengan terang, dengan jelaskan. Makna tak ada lagi bela, tak nampak, tak clear, tak jelas dan sebagainya, tak ada. Semua rasul-rasul ini datang membawa, bahkan kadang-kadang rasul-rasul ini membawa mukjizat yang dipanggil dalam Al-Quran sebagai ayat, sebagai, iaitu tanda-tanda untuk menunjukkan bahawa mereka ni adalah benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada manusia ni terus berada, bahkan majoriti manusia berada dalam keadaan terus nakkan kesesatan, tak mau juga hidayah tu, tak mau juga petunjuk yang Allah taala nak berikan kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut sinilah akhirnya, wa may yahdillah, sesiapa yang Allah taala nak beri petunjuk kepada dia, fahuwal muhtad, maka dia akan dapat petunjuk. Kemudian wa may yudlil, siapa yang memilih untuk nakkan kesesatan, falan tajidalahum awliya, maka tidak ada bagi dia, tidak ada baginya lahum awliya, iaitu orang-orang yang akan bantu dia, yang akan memberi petunjuk kepada dia. Kalau dia tak nak dah, siapa lagi, kan Allah Ta'ala nak beri petunjuk kepada dia tapi dia tak nak. So bagaimana lagi, apa lagi yang boleh kita buat, kan? Maka tak akan ada yang lain. Dia nak cari petunjuk pada iblis ke, pada berhala ke, pada yang lain-lain selain daripada Allah. Min dunillah, min dunihi, Allah Ta'ala kata sini, iaitu min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak akan ada awliya, pembantu-pembantu yang akan dapat memberi
petunjuk kepada mereka. Wa nahsyuruhum, Allah Ta'ala kemudian jelaskan, wa nahsyuruhum, pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala kata, iaitu mereka akan kemudiannya akan nahsyuruhum. Orang-orang yang tak nak petunjuk ni, tak nak terima juga kan, tak nak menerima apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sebut, Allah Ta'ala sebut situ, wa nahsyuruhum, mereka akan dimahsyarkan, iaitu mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana keadaan mereka tu? Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, yaumal qiyamah, pada hari kiamat tu, dalam keadaan ala wujuhihim, iaitu di atas muka-muka mereka. Maknanya sini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini, Allah Ta'ala akan, iaitu selepas daripada mereka ini kan dikumpulkan, mereka selepas daripada mereka ni bangkit, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat. Allah Ta'ala sebutkan satu gambaran yang dahsyat, iaitu mereka ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berjalan. Ulama tafsir kata ala wujuhihim sini, iaitu masyina ala wujuhihim, mereka itu dikumpulkan dalam keadaan diheret, maknanya berjalan dengan muka. Bagaimana biasanya orang berjalan ni dengan kaki, begitu kan. Tapi Allah SWT sebut sini ala wujuhihim, di atas muka-muka mereka. Apabila ayat ini dibacakan, ayat ini turun, Nabi SAW bacakan kepada para sahabat bertanya, bagaimana manusia ini boleh berjalan dengan muka, bukan berjalan ini dengan kaki? Jadi Nabi SAW beritahu kepada para sahabat ni, Nabi beritahu siapa yang menjalankan. Saya baca secara ringkasnya, iaitu dalam hadis tu Nabi SAW berkatakan, siapa yang menjalankan manusia ni di atas kaki mereka, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW bertanya kepada sahabat, siapa, kalaulah Allah Ta'ala yang menjalankan manusia dengan kaki, maka Allah Ta'ala itu juga yang berkuasa menjalankan manusia di atas muka-muka, di atas menggunakan muka mereka ni. Jadi makna kita jangan pelik kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia nak sesuatu benda, dia boleh lakukan. Dia hanya kun fayakun, tak ada masalah kan. Jadi apabila kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana, maka perkara ni tak ada yang peliknya. Kalau kita kata berjalan di atas, berjalan menggunakan muka, macam mana berjalan kat muka, tapi yang penting di sini ialah Allah Ta'ala nak tunjukkan kehinaan, hinanya orang-orang yang macam tu kan, iaitu orang-orang yang dolal ni, berada dalam kesesatan ni, Allah Ta'ala menjalankan mereka ni di atas muka-muka mereka. Kemudian umyan wa bukman wa summan, mereka semua tiga syarat, iaitu buta, bisu, tuli, semua cukup lengkap di situ kan. Allah Ta'ala sebutkan, iaitu mereka ini dalam keadaan buta, tuli, bisu, tak boleh bercakap, tak boleh nampak, tak boleh mendengar, seolah-olahnya macam dah benda jadi benda bulat macam tu, dah tak ada apa-apa lagi. Telinga tak ada guna dah, mata pun tak ada guna dah, mulut, lidah pun tak ada guna dah, tak nak bercakap dah kan. Jadi Allah SWT sebut sini, itulah keadaan mereka, nak ceritakan hinanya mereka pada hari kiamat nanti kan. Atas dunia ni mungkinlah kita tengok mereka ni hebat, mereka ni ya Allah bercakap sana, bercerita sana, bercerita, menunjukkan kehebatan mereka dan sebagainya. Tapi di akhirat Allah Ta'ala akan kumpulkan mereka di atas muka mereka dalam keadaan hinanya, bisu, tuli dan juga buta. Kemudian ma'wahum jahannam, Allah Ta'ala kata tempat duduk mereka neraka jahannam. Kemudian kullama khabat, Allah Ta'ala sebut lagi selepas daripada tu kan, di antara lagi keadaan mereka ni, Allah Ta'ala katakan dalam neraka tu kullama khabat, iaitu setiap kali khabat ini setengah ulama tafsirkan makna itu padam api tu, iaitu ada setengah ulama memberi makna ialah maksudnya apinya mula malap mula malap, iaitu menurun sikit suhunya, menurun sikit apinya. Allah Ta'ala kata kullama khabat, setiap kali menurun apinya, setiap kali apinya tu rendah nak padam, zidnahum sa'ira, Allah Ta'ala nyalakan semula dengan hebatnya kan, dengan dahsyatnya kan, menyala-nyala lagi kan. Jadi makna sini ialah tak akan padam selama-lamanya, api itu tak akan padam selama, sebab apa? Allah Ta'ala terus jadikan neraka itu untuk menyeksa tu. Makna mereka tak ada harapan kan. Kalau kita api dunia, kita kata lepas ni akan padam lah, rumah terbakar lepas ni akan padam lah kan. Tak adalah rumah terbakar tu sampai berpuluh tahun dia akan terbakar rumah tu kan, habis dia akan padam lah kan, habis bahan apinya, habis apa pembakarnya kan. Kalau rumah tu, rumah kayu tu dah habis dah, takkan dia menyala lagi. Tapi jahannam ni Allah Ta'ala kata ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira, Allah Ta'ala akan tambah lagi kan. Seterusnya
Seterusnya ialah Allah Ta'ala sebut selepas itu ayat yang ke-98. Allah Ta'ala kata zalika jazaa'uhum, semua tu adalah balasan untuk mereka. Kerana apa? Kerana apa kan? Sebab bi'annahum kafaru, kerana kekafiran mereka. Bi'annahum kafaru, Allah Ta'ala sebut situ kan, maknanya Allah Ta'ala tak menzalimi. Sebagaimana kita baca sebelum daripada ni kan, la yuzlamuna fatila, manusia ni walaupun sedikit kan, Allah Ta'ala tak akan zalim, tak akan zalimi. Tapi kenapa Allah Ta'ala balas mereka dengan dahsyat begitu tu? Kerana mereka itu, perbuatan mereka tu kafir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kafaru bi ayatina, dengan tanda-tanda kami, dengan ayat-ayat kami. Sama ada ayat itulah ayat Quran, ataupun juga kita kata ialah ayat tu ialah ayat-ayat manzurah, ayat-ayat boleh dilihat, iaitu seperti mukjizatnya. Kalau kita pada hari ni tak perlu tunggu mukjizat dah, kita tengok kan apa yang ada di keliling kita kan, dengan langit, bumi dan sebagainya, itu semua adalah bi ayatina, itu semua adalah. Jadi orang kafir ni, mereka yang kafir ni, kafir dengan ayat-ayat Allah Ta'ala ni, kafir dengan apa yang Allah Ta'ala tunjukkan ni. Waqalu, lalu mereka berkata, dan juga mereka berkata, aiza kunna, adakah kami ni, aiza kunna, dalam keadaan dah jadi izaman, tulang, maknanya mati. Apabila kami dah mati menjadi tulang, warufatan, dah menjadi tak ada dah, menjadi kita kata dah menjadi ranap dah atas bumi ni, tak ada dah, hampir-hampir hancur kan, menjadi tulang belulang, dah tak ada lah, pada badan ni semua dah tak ada dah. Warufata inna lamab'utsuna khalqan jadida, adakah, mereka bertanya ni, tanya Nabi, tanya pendakwah, tanya orang, ceritakan kepada mereka akan dibangkitkan semula. Mereka kata takkanlah mati dah jadi tulang, dah jadi reput semua ni, kita akan dibangkitkan semula untuk menjadi satu makhluk yang baru, dah boleh hidup balik mana kan, tiba-tiba boleh bangkit. Itulah soalan mereka. Jadi Allah Ta'ala kata itulah balasan dia. Sebab itulah Allah Ta'ala ini membalas mereka, kerana itu cara pemikiran mereka, yang mana Allah Subhanahu Taala sangat-sangat marah kan kepada mereka ni kan. Bagaimana mereka mempersoalkan Allah Subhanahu Taala, Allah Taala boleh hidupkan balik ke? Kemudian Allah Subhanahu Taala sebut sini kan, selepas daripada tu kita tengok lagi kan sambungan awalam. Allah Taala kata awalam yarau, takkah mereka melihat? Maknanya yarau sini ialah melihat ataupun ya'lamu. Maksud sini ialah apakah mereka ni tidak ya'lamu, tidak mereka ketahui? Annallaha allazi khalaqas samawati wal arda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan langit dan juga bumi ni. Langit dan bumi ni mana lebih besar dengan manusia kan? Mereka persoalkan bagaimana Allah Ta'ala boleh hidupkan balik benda-benda ni kan, kita ni kan, kita dah mati bagaimana. Lalu Allah Ta'ala tanya mereka balik kan, apakah mereka tak tengok bagaimana Allah Ta'ala ciptakan ni langit dan juga bumi ni? Khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mislahum, Allah yang begitu hebat tu kan, kalau nak bandingkan dunia ni lebih besar lagi daripada mereka tu, tak mampu untuk menciptakan satu benda yang sama. Mislahum ni mana manusia yang kecil tu, yang kecil hanya bersatu tu, Allah Ta'ala tak boleh nak ciptakan. Kalau Allah Ta'ala boleh ciptakan yang besar-besar, yang hebat-hebat lagi ni, kalaulah manusia apa sangat. Kemudian ada ulama kata mislahun maksudnya ialah satu benda yang telah diciptakan sebelum daripada ni, satu benda yang dah ada. Apa yang susah sangatnya? Kalau kita katakan, kalau kita katalah barangan sekarang ni kan, barangan satu benda yang satu ciptaan baru daripada tak ada, lalu orang fikir, lalu orang pun create satu benda yang baru, mencipta, membuatlah kan, bukan mencipta tapi membuat satu benda yang baru kan, ciptaan baru. Dengan satu lagi yang hanya untuk ciplak, orang panggil kan, ciplak, tiru yang original. Yang tiru tu lebih mudah lagi, ambil barang tu, buka, tengok apa benda dia buat, material dia, kemudian buat benda yang sama macam tu. Jadi nak buat yang tu lebih mudah lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kan, apa yang susah sangat manusia ni? Jadi yang pertamanya ialah manusia ni lebih kecil daripada langit, bumi, semua ni. Yang keduanya, manusia dah ada dah sebelum tu. Jadi apa susah sangat? Itu makna mislahum an yakhluqa. Allah Ta'ala kata qadirun ala an yakhluqa mislahum. Kemudian dia kata wa ja'ala lahum ajala, dan kemudian Allah Ta'ala jadikan bagi mereka itu ajal. Ajal ni maknanya tempoh maknanya. Tempoh ni tempoh apa? Kata dalam tafsir kata tempoh sini ialah maksudnya tempoh matinya, tempoh bangkitnya, iaitu tempoh lah. Tapi orang Melayu guna ajal ni ajal lah kan. Ajal dia kata dah sampai ajal. Makna sampai ajal tu makna sampai tempoh maksud dia. Jadi tempoh ni boleh gunakan sama ada mati ke, sama ada bangkit balik ke. Maknanya Allah Ta'ala dah ciptakan semua benda tu ada tempohnya. Ni sampai tempoh dia akan mati, sampai tempohnya dia akan lahir, sampai tempohnya dia akan bangkit balik.
kemudian la raiba fih, tak ada peliknya kepada benda ni, kemudian fa'abaz zalimuna illa kufura, tapi orang-orang yang zalim ni mereka ni tetap juga enggan, tak nak terima juga kan. Jadi Allah Ta'ala katakan la fa'abaz zalimuna illa kufura, mereka tetap juga nak kufur, mereka tetap juga nak juhudan, maknanya menolak apa yang telah dibawa oleh Allah, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka. Seterusnya ayat yang ke-100, kita tengok ayat 100. Allah Ta'ala kata, kul, katakanlah wahai Muhammad, lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Ini Allah Ta'ala ceritakan pula, sebutkan. Kita sebutkan tadi bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni maha pemurah kan. Allah Ta'ala beri kepada manusia ni, kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala tunjukkan hantar Rasulnya bekerja dalam keadaan susah payahnya kan, untuk menceritakan kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ni pula terbalik, katakan wahai Muhammad, tanya mereka tu sikit, lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, kalaulah kamu, wahai orang-orang musyrik, wahai orang tak nak beriman, kamu ni memiliki khazaini rahmati rabbi, iaitu kamu ni memiliki khazanah, ini terjemahan dia kata khazanah rahmat Tuhan kamu. Apa dia khazanah rahmat Tuhan kamu ni? Maksudnya ialah khazanah iaitu memiliki apa yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ni. Maknanya semua mereka memiliki hujan, mereka memiliki matahari, mereka memiliki rezeki ni, maknanya mereka boleh kontrol semua ni. Mereka nak beri rezeki ke, mereka nak tak nak beri ke, mereka apa-apa semua kan, matahari, malam, siang, semua tu mereka memiliki. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, beritahu kepada mereka ni, kalaulah kamu yang memiliki benda ni, memiliki semua benda ni yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, dia kata izan la amsaktum khasyatal infaq, nescaya Allah Ta'ala kata kamu tak akan beri, kamu tak akan belanjakan, maknanya kamu tak akan buat apa yang sebagaimana Allah Ta'ala telah buat kepada kita semua, iaitu apa? Kamu ni izan, nescaya la amsaktum, kamu akan pegang apa tu? Pegang apa-apa yang kamu miliki tadi tu. Khasyatal infaq, kamu takut nak beri yang kepada orang lain. Tapi tengokkan Allah SWT berikan wahyu kepada nabi-nabi, berikan wahyu kepada para rasul, kemudian rasul ini Allah Ta'ala jadikan pula pilih daripada mereka ni, ceritakan kepada kita kan, ceritakan Islam, ceritakan Al-Quran, ceritakan, nak make sure bahawa manusia ni jelas, nampak kan. Siapa yang tak nak beriman juga, itu tak nak beriman memang di atas jelas kan, bukannya tak jelas. Jadi Allah SWT sebut ni, kalau kamu, adakah kamu akan beri? Nescaya kamu tak akan beri pun. Kalau kamu memiliki malam dan juga siang, semua benda-benda ni kamu tak akan beri pun, kamu ni kedekut. Allah Ta'ala katakan la amsaktum khasyatal infaq, kamu takut nak beri. Kemudian wa kanal insanu qatura, Allah Ta'ala sebut sifat manusia ni, adalah manusia itu wa kanal insan qatura, maknanya bakhilun, maknanya sangat-sangat bakhil. Mereka tak akan beri kepada orang lain kalau mereka ada tu kan. Okey, seterusnya ayat yang 101, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ayat 101 insya-Allah, iaitu Allah Ta'ala kata walaqad atayna Musa, kemudian Allah Ta'ala sebut, tengok kan nikmat-nikmat Allah Ta'ala berikan rasul-rasul, hantar rasul-rasul, Allah Ta'ala berikan banyak ayat-ayat dan juga tanda-tanda kebesarannya kepada manusia ni, supaya manusia itu beriman. Jadi Allah Ta'ala sebut sini walaqad atayna Musa tis'a, sesungguhnya kami dulu sebelum daripada Nabi Muhammad ni, Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi Musa tis'a, iaitu 9 apa? 9 ayatin bayinatin, 9 perkara, 9 tanda yang jelas, untuk memberi penjelasan, untuk ceritakan bahawa betul Nabi Musa ni adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa di 9 ini? Jadi ulama-ulama ni, yang pasti ni ialah ulama-ulama kira kan, 9 ni. Yang pertama sekali ialah tangan dia, bila seluk keluar jadi putih, yang bercahaya. Kemudian yang kedua asa, iaitu tongkat Nabi Musa AS, tongkat Nabi Musa yang jadi makan, jadi ular. Kemudian tongkat Nabi Musa boleh ketuk laut, kemudian laut itu terbelah. Kemudian yang ketiganya tufan, iaitu angin ribut yang sangat-sangat dahsyat, kena kepada negeri Mesir itu. Kemudian yang keempat al-jarad, iaitu belalang yang datang berjuta-juta belalang kan. Tempat kita mungkin tak ada belalang, sedikit kan, tapi di negeri Arab ni, kalau belalang tu sekali dia datang, dia makan semua tumbuh-tumbuhan, semua gandum-gandum semua, bila dia datang saja habis. Jadi belalang ni datang. Kemudian kumal, iaitu kutu ni, seperti mana kutu atas kepala, kutu kucing, kutu apa kita tengok kan. Jadi kutu tu di tengah-tengah tempat ada kutu, lahirnya kutu banyak kan.
Kemudian dhafadi', iaitu katak. Di mana-mana berlaku muncul katak. Dalam rumah ada beribu-ribu katak. Kemudian seterusnya adam, menjadi darah. Itu pun mukjizat Nabi Musa juga, iaitu darah. Semua benda darah. Semua cecair-cecair itu semua jadi darah. Minuman jadi darah, air jadi darah, sungai jadi darah, kolam jadi darah, semua jadi darah. Kemudian Allah sinin tu ialah maknanya iaitu kemarau. Jadi datanglah kemarau sehingga tumbuh-tumbuhan bersusah nak hidup dan sebagainya, sehingga kebuluran rakyat negeri Mesir pada masa itu. Kemudian lagi ialah naqsus samarat, iaitu kekurangan buah-buahan. Itu adalah yang ke-9. Cuma setengah-setengah ulama tafsir ni dia berbeza sedikit pendapat. Seperti ramai di kalangan ulama-ulama tafsir kan mereka berbeza, adakah naqsus samarat tu, iaitu kekurangan buah-buahan, itu adalah salah satu daripada yang masuk dalam 9 ni, ataupun ada yang kata lagi ialah terbelahnya laut tu. Terbelahnya laut ketika Nabi Musa nak lalu dengan Bani Israel itu, dan kemudian matikan Firaun dalam laut tu, itu adalah merupakan salah satu daripada mukjizat Musa. Jadi adalah sedikit perbezaan untuk mengira 9 tu kan. Tapi yang penting bagi kita ialah Allah Ta'ala dah sebut dah bahawa Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa 9 ayatin bayinat, untuk menjelaskan, untuk menunjukkan bahawa Nabi Musa adalah seorang Rasul. Kemudian fas'al Bani Israel, maka Allah Ta'ala pun kata, maka wahai Muhammad, tanyalah Bani Israel itu izja'ahum, ketika Nabi Musa tu datang kepada mereka. Maknanya kalaulah tak percaya tanyalah Bani Israel, tanya Bani Israel betul ke tak betul. Faqala lahum Fir'aun, maka apabila datangnya kepada mereka, Musa itu datang kepada mereka, Fir'aun berkata, faqala lahu Musa, Fir'aun telah berkata kepada Nabi Musa, dia kata, haula'i illa rabbus samawat. Nabi kata, minta maaf dia kata, Fir'aun berkata, dia kata, inni la azunnuka ya Musa mashura. Dia kata, aku confirm kau ni adalah seorang yang mashur. Mashur maknanya ialah, iaitu dah kena sihir dah. Ni pelik sikit kan. Nabi Musa ni dituduh oleh Fir'aun ni macam-macam. Antara yang dituduh ialah, sekali tuduh Nabi Musa ni adalah sahir, tukang sihir. Sekali dituduh pula Nabi Musa ni kena sihir. Tak betul maksudnya, iaitu kamu ni dah kena pukau, kena apa benda tak betul kan. Jadi macam-macam sebenarnya tuduhan. Sekali dia kata mashur, sekali dia kata ialah sahir. Tapi ada ulama kata ialah maksud mashur ni adalah sahir, dia tu sendiri adalah sahir. Wallahu a'lam bissawab. Tapi makna dua-dua tu memang adalah tuduhan yang dikatakan oleh ni. Dan Nabi Muhammad SAW pun begitu macam tu juga kan. Jadi mana Allah Ta'ala sebutkan kisah Nabi Musa ni kan, nak cerita apa yang berlaku kepada Nabi Musa ni, apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW ni sebenarnya dah berlaku kepada Nabi Musa. Kalau tak percaya, tanya Bani Israel. Kemudian Allah Ta'ala kata, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la azunnuka ya fir'aun mathbura. Nabi Musa berkata, bila macam tu dia tuduh Nabi Musa tu, lalu Nabi Musa pun berkata, laqad alimta, sesungguhnya engkau tahu Fir'aun, kau Fir'aun tahu, laqad alimta ma anzala haula, yang memberikan kepada aku, yang menurunkan kepada aku. Haula tu maknanya ialah tu tanda-tanda tadi, yang 9 tadi tu. Siapa yang memberikan kepada aku yang 9 tadi? Illa rabbus samawati wal ardi. Yang berikan kepada aku tu tak lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan Tuhan langit dan juga Tuhan bumi ni. Allah lah maknanya kan. Basaira, untuk menjadi basair, iaitu basair tu maknanya satu benda yang boleh nampak maknanya. Daripada basirah kita kata basar ni makna nampak. Tapi Allah Ta'ala sebut sini basairu, iaitu menjadi pengajaran, menjadi satu benda yang boleh dilihat dengan jelas sebagai bukti bahawa Nabi Musa itu adalah seorang Rasul. Itu basair. Jadi Allah Ta'ala jadikan semua tu, kata Nabi Musa kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, benda-benda ni kamu tahu bahawa benda ni datang daripada Allah, bukan datang daripada aku. Aku tak boleh nak buat benda-benda ni semua. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab ialah Fir'aun pun kadang-kadang tu lepas daripada susah ni, dia akan minta kepada Musa juga, wahai Musa, tolong doa kepada Tuhan kamu, hilangkan benda-benda ni semua. Jadi Nabi Musa pun berdoa hilang. Tapi adakah mereka beriman? Tak beriman juga. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini, memang dia kata Allah Ta'ala jadikan benda-benda ni adalah untuk menjadi basair, menjadi tanda terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa inni la azunnuka, lalu sekarang ni kata Nabi Musa kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, wa inni la azunnuka, aku ni rasa kau ni ya Fir'aun, wahai Musa, wahai Fir'aun, mathbura ni maknanya halika, maknanya akan hancur, akan mati lah.
tak lama dah ni. Asal makna masbura ni ialah orang yang mati kena racun tu, itu masbura. Orang yang terkena racun maknanya confirm lah, lepas ni mati lah kan, tak lama lagi matilah. Jadi dalam keadaan nazak-nazak tu, kerana selepas kena racun, itu dipanggil masbura. Jadi Allah SWT sebut sini bahawa Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, aku memang confirm dah, kau ni masbura, tak lama lagi akan matilah kau ni, akan hancur, akan kena azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah SWT pun sebutlah selepas daripada tu kan, fa'arada an yastafizzahum minal ardi, lalu Fir'aun pun arada, inginlah, an yastafizzahum, untuk istifzaz mereka, provoke. Kita sebut sebelum daripada ni, istifzaz ni maksudnya lah provoke maknanya kan, atau cuba untuk melakukan satu benda, menghalau mereka ni minal ardi, iaitu siapa? Iaitu Nabi Musa dan juga Bani Israel. Hum tu ialah maksudnya lah Nabi Musa dan juga Bani Israel. Nabi Musa, Fir'aun ni nak mengancam untuk menghalau mereka, yastafizahum minal ardi, daripada muka bumi ni. Lalu apa Allah Subhanahu wa ta'ala buat? Fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Semua mereka, Fir'aun kah ataupun kaum dia kah, semua sekali. Kaum dia tu maksudnya ialah tentera-tenteranya maksudnya. Fa'aghraqnahu, lalu Allah Ta'ala kata, kami tenggelamkan dia, kami lemaskan dia. Wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan dia, yang ikut dia bersama-sama tu, yang nak pergi serang Bani Israel, nak pergi serang Nabi Musa alaihissalam pada masa tu, jami'an, semua sekali kami tenggelamkan. Jadi tengok kan, mereka rasa bahawa dia akan mampu nak buat satu benda kepada orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak cabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ni tengok Allah Ta'ala telah tenggelamkan ni, fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Ayat 103, minta maaf kan. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 104, insya-Allah, ayat 104 Allah SWT sebut, wa qulna min ba'dihi li bani Israil, dan kami katakan selepas daripada itu kepada Bani Israel, uskunul arda, maka wahai Bani Israel, tinggallah kamu. Ini selepas daripada Fir'aun dah mati. Jadi kalau kita tengok kan, bahawa kita ni sebenarnya berada di muka surah yang terakhir hari ini kan, muka surah yang terakhir daripada surah Isra' ni. Kita tengok surah Isra' ini dimulakan dengan menceritakan tentang sedikit tentang Isra' Nabi SAW, kemudian Allah Ta'ala ceritakan tentang Bani Israel. Kemudian penutup kita tengok sekarang ni, iaitu hampir-hampir kita telah sampai kepada hampir-hampir penutup kepada surah Isra' ni, ayat 104. Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Musa dan juga Bani Israel. Jadi maknanya sebab itulah setengah-setengah nama ataupun nama lain bagi surah ini, surah Isra' ni, ialah nama dia ialah surah Bani Israel. Kan Allah Ta'ala nak ceritakan macam mana Allah Ta'ala beri nikmat kepada Bani Israel, tapi bagaimana penerimaan mereka. Sekarang Allah Ta'ala ceritakan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada Bani Israel. Allah Ta'ala kata, wa qulna min ba'dihi, selepas daripada Fir'aun dah mati dah dalam laut, Allah Ta'ala matikan, hancurkan dia dengan tentera-tenteranya sekali. Wa qulna min ba'dihi li Bani Israel, kami katakan kepada Bani Israel, uskunul arda, tinggallah kamu di bumi. Bumi ni sini maksudnya tinggallah kamu di bumi ni. Ada setengah ulama tafsir kata bumi ni maksudnya bumi Mesir, maknanya mereka kembali semula ke Mesir. Ada yang kata maksudnya uskunu al-arda sini maksudnya Palestin. Ada yang katanya ialah maksud uskun al-arda sini maksudnya ialah mana-mana bumi saja. Di atas bumi ni, kamu sekarang ni seolah-olahnya Allah Ta'ala telah lantik kamu lah kan, Allah Ta'ala jadikan kamu ni orang-orang yang terpilih untuk zaman tu. Kemudian faiza jaa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, faiza jaa wa'dul akhirah, nanti apabila telah datang janji akhirat, Allah SWT kata, ji'na bikum lafifa, kami akan bawa kamu semua ini lafifa, semua sekali. Jadi setengah ulama tafsir mengenai ayat dengan 104 ni kan, 104 ni ada dua makna. Setengah pendapat ahli tafsir mengatakan bahawa apabila telah sampai masanya, Bani Israel ni akan berkumpul di satu tempat. Berkumpul di satu tempat ni, Allah Ta'ala kata ji'na bikum lafifa. Kalau kita tengok dalam mana setengah ulama tafsir mengatakan bahawa Bani Israel ni dia berselerak atas muka bumi ni, di sini kan. Kemudian tiba-tiba mereka ni berkumpul di satu tempat, iaitu di Palestin sekarang ni kan. Mereka pergi ke Palestin, berkumpul di Palestin. Setengah ulama tafsir kata ayat ini menunjukkan kepada perkara tersebut, iaitu ji'na bikum lafifa. Lafifa artinya jami'an, kami bawa mereka semua ni ke satu tempat untuk apa? Sebab dalam satu hadis disebutkan pada akhir zaman nanti akan datang masanya di mana mereka ni akan dibunuh.
di satu tempat, iaitu di Palestin. Jadi sekarang ni kan, sebab tu setengah ulama kata itu adalah menunjukkan bukti bahawa mereka ni berkumpul bukan kerana mereka ni nak menguasai tempat tu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan mereka ni akan duduk di situ, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mudah di tempat tu mereka akan dibunuh oleh orang-orang yang datang berperang dengan mereka nanti. Jadi itu satu pendapat. Satu pendapat lain mengatakan al-akhirah situ ialah maksudnya akhirat betul-betul. Iman dari akhirat nanti Allah SWT akan bawa mereka ni akan dihukumkan mengikut apa yang telah mereka lakukan. Jadi setakat itulah saja, insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Dan jangan lupa insya-Allah share link kita ni, hantar komen dan juga like dan juga follow, insya-Allah subscribe kita punya ni, insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.